CTRT, BKCTRT ini terhadap daya tahan dan motivasi dalam kalangan murid mangsa perceraian ibu bapa. Jadi majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Saudara Haziq. Terima Dipersilakan. kasih. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Ahli Jawatankuasa Simposium, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, pada pagi ini saya akan membentangkan kesan bimbingan kelompok Choice Theory Reality Terapi terhadap daya tahan dan motivasi dalam kalangan murid ibu bapa bercerai. Dekat slide saya tu tertinggal murid ya. Baiklah, next. Kalau kita lihat dalam masalah penggunaan dadah, salah guna bahan, implikasi dia ataupun kesan yang terakhirnya adalah kadang-kadang bila yang pasangan yang dah berkahwin, maka akan menyebabkan penceraian. Dan dia akan mendatangkan banyak kesan, khususnya sebagai kaunselor di sekolah, kesan kepada anak-anak yang menjadi mangsa perceraian ibu bapa. Tapi banyak lagi lah selain masalah dadah ataupun narkoba di Indonesia, banyak lagi lah menyebabkan perceraian. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia, statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah mendapati kes perceraian di Malaysia adalah 156 kes hari secara purata. Dan kajian-kajian mendapati bahawa anak-anak mangsa perceraian ni seringkali memiliki daya tahan diri yang rendah sebab dia kehilangan sokongan sosial, hubungan jadi renggang, hilang model, role model mak ayah, konflik emosi, dia tak bermotivasi pergi ke sekolah. Dan selain itu, kajian IBNOSA 2018 juga mendapati bahawa anak perceraian ni bukan saja rendah daya tahan diri, tetapi mereka juga rendah motivasi diri. Bila datang sekolah lewat, sering ganggu rakan-rakan, merokok, bergaduh, buli, ponteng dan sebagainya, dia nak dapatkan perhatian. Jadi pendapat daripada pakar penghasil choice theory iaitu William Glazer, dia kata manusia akan bermasalah jika dia tak dapat apa yang dia nak. So dalam kalangan anak-anak, dalam isu anak-anak masa perceraian ni, masalah yang dihadapi adalah mereka kurangnya love and belonging. Jadi Love Noah Mandi, dia menyarankan dalam kajian dia, perlu kita bangunkan intervensi khusus untuk anak-anak mangsa perceraian. Sebab dalam kajian Afiki dapati bahawa anak-anak mangsa perceraian ni dia mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk cederakan diri dia ataupun dia berisiko mencederakan orang lain, termasuklah sampai tahap membunuh diri. Okay, next. Next. Okay, satu lagi. Saya nak cepat sikit sebab nak solat Jumaat. Okay. Next, Kak. Okay, kalau kita lihat punca perceraian ni, ini adalah statistik yang terkini saya ambil. Okay. Kalau lelaki biasanya disebabkan tak ada bersefahaman dengan pasangan, pasangan curang, campur tangan mertua, ipu-aduai dan sebagainya. Kalau wanita, kalau kita lihat, dia ada lebih banyak lagi masalah-masalah dia. Campur tangan mertua, enggan dimadukan. Biasa lelaki tak pernah dimadukan lah. Biasa perempuan je dimadukan. Masalah kewangan. Dan kalau kita lihat, pasangan terlibat penyalahgunaan bahan terlarang. So, maksudnya, penggunaan dadah juga, salah guna bahan dadah ni dan juga bahan-bahan yang terlarang ni, turut menyebabkan perceraian di Malaysia. Okay, next. Kalau kita lihat statistik, next slide. Okay. Statistik dalam tempoh 5 tahun saja 274,000 pasangan Islam bercerai. Okay. Jadi jika kita tak rawat anak-anak ini, dia akan menyumbang masalah kepada masyarakat. Okay. Jadi perlunya pembangunan suatu pendapat Jamaluddin, dia mengatakan bahawa perlunya satu proses pembinaan kesan dan perceraian modul yang betul untuk dijadikan rujukan untuk kita berikan intervensi kepada murid-murid mangsa penceraian. Okay, next. Okay, kita lihat objektif kajian ini. Okay, satu lagi objektif kajian. Sebab kajian saya agak besar di skop sebab kita ada bina modul dan juga kesan. Tengok slide yang seterusnya. Okay.
Modul ini dibangunkan sebagai intervensi khusus untuk murid-murid yang menghadapi masa perceraian ibu bapa. Jadi kita guna satu modul yang lengkap, boleh jadikan khusus rujukan untuk guru-guru kaunseling jalankan intervensi kepada murid-murid masa perceraian. Sebab apa kadang-kadang ada kawan-kawan saya cakap budak-budak ni dah masa perceraian ni tak boleh buat apa. Dia memang macam tu. Tak, sebenarnya macam mana doktor tadi cakap, bila ada masalah ni kita boleh rawat dia, kita boleh bantu dia, khususnya kita sebagai kaunselor, sebagai perkembangan psikologikal dia. Baiklah, seterusnya saya akan sasaran pemilihan subjek kajian, slide yang berikutnya. Okay, kalau melihat kajian saya menggunakan kaedah eksperimental, yang mana kita telah ambil 60 orang sampel mangsa pelajar perceraian ni, pelajar tingkatan 1, 2 dan 4 yang saya ambil. Okay, 60 orang sampel kita gunakan kajian secara eksperimental. Okay, pemilihan dia saya gunakan inventory psikologi kanak-kanak dan remaja ibu bapa bercerai. So ambil daripada situ 30 lelaki, 30 perempuan, rawatan dan kawalan. Okay, mula rawatan dan kawalan, 30 rawatan, 30 kawalan untuk uji sama ada betul tak modul ini berjaya menjadi intervensi untuk meningkatkan daya tahan dan juga motivasi anak-anak masa perceraian ini. Berikutnya. Ini adalah contoh proses reka bentuk dia. Next slide. Okay. 60 murid masa perceraian, 30 rawatan, 30 kawalan. Okay. Yang warna kuning tu kita beri rawatan. Satu lagi kita tak beri rawatan. Okay, kita nak tengok kesan dia. Next. Okay, ini adalah latar belakang demografi kajian. Okay, daripada 30 tadi kita boleh tengok 28% adalah pelajar tingkatan 1, 35% pelajar tingkatan 2, okay, dan juga 36% pelajar tingkatan 4. So itu adalah kemudian tempoh perceraian ibu dan ayah lah. Daripada macam-macam masalah lah tadi, termasuklah masalah dadah dan sebagainya. Okay, masalah-masalah yang lain. Berikutnya. Okay. Berikutnya. Okay. Di sini adalah pembinaan modul masa prasesi sebelum saya jalankan rawatan kesan dia. Saya telah membangunkan modul dulu, modul bimbingan kelompok CTRT. Okay. Modulnya dia ada aktiviti, kemudian ada ceramahnya. Aktiviti, ceramah itu pendekatan yang saya gunakan. Sebab kadang-kadang bila kita buat rawatan, kita bagi aktiviti je, modul, kita bagi modul je, ada aktiviti-aktiviti, tapi murid tak tahu apa kesan dia. Dia pun tak dapat sebab kita kalau kita konsep dalam kaunseling individu, kaunseling kelompok, kita memberikan klien celik akal. Tetapi dalam konsep saya adalah bimbingan kelompok, kita memberikan sesuatu, okay, kita bagi dia ceramahnya apa, okay, apa kesan dia ini, so mereka akan mendapat celik akal daripada apa yang kita berikan bimbingan. Itu beza sikit sebab kita bimbingan kelompok. So ini ada daripada 5 orang pakar, mereka berikan markah. Profesor dan juga doktor di UC ada 4 orang yang dipilih dan seorang adalah kaunselor. So 92% bersetuju modul ini sesuai diguna pakai. Okay, kandungan ni boleh laksanakan 90%. Kandungan modul ni sesuai dengan masa yang diperuntukkan 88%. Kandungan modul ini boleh meningkatkan pengetahuan daya tahan dan motivasi 90%. Okay, mereka bersetujulah, barulah kita jalankan. Okay, berikutnya. Okay, next slide. Okay, setelah kita ada modul, macam mana kita nak uji modul ni tadi berkesan ataupun tidak. Jadi saya telah menggunakan soal selidik skala daya tahan yang dibangunkan oleh Zaitun dan juga Dr. Balan. Di UMS ada Dr. Balan, so ni anak murid dia. Dan juga satu lagi tadi skala daya tahan yang ini participation motivation inventory untuk menguji inventory. So dia ada nilai kesahan dan kepercayaan yang tinggi lah. Okay, berikutnya. Kemudian kita jalankan intervensi, slide yang berikutnya. Kemudian kita jalankan intervensi. Okay, ini saya ambil gambar untuk program bukan mangsa perceraian. Sebab apa? Yang ini saya gunakan modul yang sama, tapi tak boleh gambar tu lah. Sebab apa? Mangsa perceraian dia agak sensitif lah kan. Okay. Agak sensitif tapi aktivitinya sama lah. Cuma saya ambil gambar bukan mangsa lah. Okay. Kemudian kita boleh tengok refleksi daripada pelajar-pelajar. Ini refleksi daripada pelajar-pelajar lah yang menjadi mangsa perceraian. Nama pun saya tak buat supaya menjaga dia punya etika lah, etika kerahsiaan.
Ini adalah refleksi daripada pelajar setelah menjalani modul bimbingan kelompok, choice theory dan reality terapi. Next. Next slide. Sekarang ni saya ambil refleksi dan juga saya tunjukkan data, analisis data secara perbandingan min menggunakan SPSS versi 24 dan juga t-test. Kita tengok ada kesan atau tidak modul ini. Next slide. Next. Baiklah, kita lihat dari segi perbandingan min terlebih dahulu. Kalau kita lihat perbandingan min, kumpulan rawatan yang kita rawat menggunakan modul bimbingan kelompok CTRT ni meningkat jadi 10.067 perubahan dia berbanding mereka yang kawalan, dia meningkat juga mungkin sebab program-program sekolah dan yang lain. Dia naik juga 1.2, tapi bila kita guna BK CTRT ni naik sampai 10.067. Jadi kita menunjukkan ada perubahan lah terhadap daya tahan. Begitu juga dengan motivasi. Kalau kita lihat kumpulan rawatan ni naik 9.533 berbanding mereka kawalan yang tak dirawat, dia turun pula dia punya daya tahan diri dia, motivasi diri dia -0.63. So daya tahan dia, motivasi dia turun. Jadi menunjukkan bahawa dia berkesan, modul ini berkesan meningkatkan motivasi dan daya tahan. Next, kita uji pula menggunakan ujian T. Sebenarnya kalau dari segi kajian saya yang sebenar, saya guna sampai Vancouver, tapi saya tunjuk ini je lah sebab dapatannya terlalu banyak. Rawatan lelaki tengok pra-ujian dia punya signifikan nilai 0.01. So signifikan lah. Juga rawatan perempuan pun daya tahannya 0.00. Maksudnya berlaku perubahan yang signifikan. Begitu juga dengan kumpulan motivasi. Berlaku perubahan yang signifikan 0.01 dan 0.00. Next slide. Itu menunjukkan membuktikan bahawa BK CTRT ini berkesan meningkatkan motivasi dan juga daya tahan. So ini adalah saya sebar luaskan lah, bukan saja ni, saya uji juga untuk atlet. Next slide. Saya just tunjuk je lah selepas murid masa perceraian, saya sebarkan luas untuk penggunaan atlet. Kalau saya bagi untuk atlet Negeri Sembilan. Next slide. Ini refleksi-refleksi. Bolehlah baca sikit-sikit sebanyak aktiviti. Dan juga itulah saya sebarluaskan. Mungkin satu hari nanti boleh digunakan pula modul ini untuk kita bantu remaja-remaja